Hak ni yang orang duk ambil dalil kat sini juga, yang sakit sikit tak semayang tu. Dia pandai agak bawa kelak dalil juga. Dia patah kaki, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak memberati. Ikut suka hang. Nanti hang bawa kelak dalil ni depan malaikat. Payahlah. Jadi untuk semayang, tengok pula kita lagi mana ada akal, lagi tu wajib semayang. Lah ni akal ada lagi tak? Ada lagi. Bila ada lagi wajib semayang lah. Lepas tu dah patah kaki ni, semayang cara patah kaki. Tu dan bukan gaduh semayang apa cara orang yang sihat, tak tu. Dia ada semayang cara orang sakit pula. Itu yang kata kaedah tadi, la yasqutul maisur bil ma'sur. Tidak gugur yang mudah dengan yang payah. Dengan sebab payah tu gugur dak hak mudah, dak mudah kena buat lah. Kot tu. Kita sambung balik kitab Sulamus Subyan ni pada muka surat 273 nah. Betul ya? Betul nah. Atas sekali 273. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, maka ada muskil pada katanya diambil sekaliannya, dimandi sekaliannya, dan dikapan sembahyang tanam. Jadi kita masih lagi duduk bincang tentang fasal yang mana menceritakan tentang sembahyang di atas mayat. Jadi sebelum ni dia mendatangkan masalah lah, mayat ni bila dia mati dalam keadaan bercampur orang Islam dengan orang kafir. Jadi bila bercampur orang Islam dengan orang kafir, lepas tu tak cam pula hak mana yang Islam, hak mana yang kafir tu. Contoh dia mati terbakar ke, ataupun mati tu dalam ayak ke yang berubah rupa ke. Tapi kita tahu hak terbakar tu ada orang Islam, ada orang kafir. Buhlah orang Islam 5 orang, orang kafir 5 orang. Ataupun orang Islam seorang, orang kafir seorang, ataupun lebih mana-mana satulah. Ini nak abang kata bila mati bercampur macam tu, dia ada doa, cara yang kita nak baca doa hak sebelum ni, tengok baliklah. Pada muka surat 272 tu dia ajak kalau campur macam ni doa dia macam mana. Kalau campur orang kafir lebih, orang Islam seorang, macam mana doa dia. Cuma ada muskil sikit. Daripada masalah yang sebelum tu ada muskil sikit. Mana? Tengok dia kata apa? Maka ada muskil. Muskil ni dia ada timbul persoalan sikit. Mana? Pada katanya kata ulama yang sebelum ni lah. Masalah mayat bercampur tu. Apa yang dia kata? Diambil sekaliannya mayat, dimandi sekaliannya mayat, dan dikapan sembahyang tanam. Kat sini ada muskil sikit. Masalah bila bercampur orang Islam dengan orang kafir ni mayat dia, jadi kita nak kena ambil semua. Kata kalau 2 orang kita kena ambil dua-dua tu lah. Kalau 10 orang ambil 10-10 tu lah. Lepas tu kita mandi ke semua, lepas tu kita kapan ke semua, lepas tu kita semayang ke semua. Jadi kat sini ada muskil. Tahu mana tengok ni yang muskil dia ni. Maka jika kita orang Islam ni, kita
tiada kuasa. Kita orang Islam ni tak kuasa, tak mampu. Sebab apa? Kerana ditegah ambil kesemuanya. Sebab ditegah ambil. Boleh jadi kita ni duduk tempat orang kafir, maka pemerintah kat situ tak bagi kita nak ambil ke semua. Boleh jadi dia suruh ambil banyak mana bilangan orang Islam yang ada saja. Boleh jadi gitu. Tidak pun tak bagi ambil langsung lah. Ini nak buat gina ni. Lah ni kita ni ditegah ambil ke semuanya. Lepas tu dia kata hanya dibenar ambil sebanyak bilangan orang Islam yang ada di dalamnya, dalam bilangan mayat tadi ni. Jual ada di dalamnya, dalam bilangan mayat tu saja. Jadi kita ni yang boleh ambil ni, kita kena ambil bilangan orang Islam saja. Kata orang Islam tu ada 5 orang, boleh ambil takat 5 mayat aja. Tapi tak tahu hak mana laki, hak mana mana laki pula. Tak tahu hak mana Islam, hak mana kafir, tak tahu. Tapi yang kita tahu Islam ada 5 orang, boleh ambil takat 5 orang lah. Tak boleh ambil ke semua. Maka macam mana hendak buatnya? Ni orang panggil muskil ni. Hak ni yang kata timbul persoalan sikit. Sebab sebelum ni dia kata ambil semua. Kalau boleh ambil semua, senang lah. Kalau mayat tu boleh ambil semua, tak ada masalah apa lah. Ni cerita dia tak boleh ambil ke semua. Boleh ambil takat mana orang Islam ada je. Maka dia kata apa? Al-jawabu, bermula jawab dia mana? Allahumma hidayatan lis-sawabi. Jadi dia minta Allah Ta'ala ni bagi petunjuk lah. Akan sebagai petunjuk yang sebenar. Petunjuk bagi yang sebenar lah, bagi hak betul dia. Mengikut kaedah fiqh. Ni mengaji kaedah pula malam ni. Untung lah ni. Jadi ingatlah kaedah ni. Kaedah fiqh kata apa? La yasqutul maisuru bil ma'suri. Artinya tiada gugur yang mudah dengan yang payah. Dengan tu orang panggil bersababiyah. Maksud dia dengan sebab. Dengan sebab yang payah. Tak gugur hak mudah tu dengan sebab hak payah. Ni kaedah fiqh ni banyaklah kita guna kaedah ni. Contoh selalu kita duk guna pada masalah orang yang tak mampu untuk semayang berdiri. Bila dia ni tak mampu untuk semayang berdiri, lepas tu nak buat kena tak payah semayang terus kan? Tak. Dia kena ambil duduk tu. Dia kena ambil tang duduk pula. Jadi bila tak mampu semayang diri, dia kena semayang duduk. Tu kata tak gugur. Tak gugur yang mudah. Duduk tu mudah lah. Tak gugur yang mudah tu dengan sebab payah. Berdiri tu payah. Kita tak boleh hak payah tu. Lepas tu hak duduk tu gugur kah? Tak gugur. Jadi tak gugur yang mudah ataupun perkara yang mudah dengan yang payah tu. Jadi tengok lagi lah. Dia banyak lagi masalah-masalah yang kita guna kaedah ni. Maka hendaklah diambil yang boleh ambil itu. Hak mana, takat mana kita boleh ambil, maka ambillah takat tu. Kalau boleh ambil 5 orang, maka ambillah 5 orang. Lepas tu nak buat apa? Dah ambil banyak tu, ambil takat boleh tu, maka dibuatlah seperti masalah yang tersebut tadi. Tadi hak 2 minggu lepas kita baca. Kena tengok balik lah. Jadi nak buat ke mana? Buat macam sebelum ni. Kita mandi ke semua, kata 5 orang. Kita mandi ke semua. Lepas tu kita kapan ke semua. Lepas tu kita semayang tu, kita niat nak semayang ni atas mayat yang Islam saja. Yang Islam daripada ke semua ni lah. Kata kita boleh ambil 5 orang, kita nak semayang atas mayat yang Islam daripada 5 orang ni. Hak mana yang Islam, hak tu kita semayang kat dia lah. Lepas tu
tang doa. Nah, kita doa mana? Allahumma ighfir lil muslimina minhum. Begitulah. Allahumma ighfir lil muslimina. Ya Allah, ampunkan bagi sekalian orang Islam. Sebab kita tahu semua orang Islam yang mati ni minhum daripada kalangan mereka itu. Nah, bolehlah. Jadi kita ambil, kena ambil juga. Kalau pemerintah kata boleh ambil takat 5 je lah. Jangan tak ambil terus. Lagi dia kata lagi, dan jika tiada kuasa ambil seorang pun, kalaulah tak mampu nak ambil seorang pun, kata pemerintah kafir ni dia memang kerah sikit lah, seorang pun dia tak mau bagi kat kita. Kita duduk tempat orang kafir. Ni nak buat macam mana? Maka kita biar begitu sahaja, biar macam tu lah. Nak buat macam mana? Tak boleh nak ambil. Nak perang pun kita tak cukup alat. Kita tak ada kekuatan. Jadi kita nak buat macam mana? Biar macam tu. Biar. Sebab apa? Kerana firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya tiada memberat oleh Allah akan seorang. Seorang ni seorang pun lah. Sebab nafsan tu dia isim nakirah. Bila dia duduk pada halaman nafi, dia bagi faedah umum. Seorang ni seorang pun. Betul. Jadi dia tiada memberat oleh Allah Ta'ala akan seorang pun, melainkan sekadar kuasanya, kuasa seorang tu jua. Takat dia mampu je lah, Tuhan tekan dia. Dah tak mampu, maka nak buat gimana? Tak payah kita buat apa, biar macam tu. Hak ni yang orang duk ambil dalil kat sini juga, yang sakit sikit tak semayang tu. Dia pandai agak bawa kelak dalil agak. Dia patah kaki, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak memberati. Ikut sekarang. Nanti hang bawa kelak dalil ni depan malaikat. Payahlah. Jadi untuk semayang, tengok pula kita lagi mana ada akal, lagi tu wajib semayang. Lah ni akal ada lagi tak? Ada lagi. Bila ada lagi wajib semayang lah. Lepas tu dah patah kaki ni, semayang cara patah kaki. Tu dan bukan gaduh semayang apa cara orang yang sihat, tak ada. Dia ada semayang cara orang sakit pula. Itu yang kata kaedah tadi, la yasqutul maisur bil ma'sur. Tidak gugur yang mudah dengan yang payah. Dengan sebab payah tu gugur dak hak mudah, dak mudah kena buat lah. Kot tu. Ni dia pakai semata ni. Dia kata hak tu kaedah, hak ni ayat Quran. Ikut suka hang. Payahlah kalau hak dengan layak buruk tu boleh ke dia lah. Jadi takat mana yang kata untuk semayang ni, kalau tak ada akal lah tu baru kira tak mampu. Hang kena gila dulu baru kira tak mampu lah. Faham tu. Lah ni hang center elok lagi kena semayang lah. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi soal. Dia buat soal tapi dia jawab lah. Dia kata apa? Jika kita sudah sembahyang sekalian mayat yang bercampur yang tersebut itu. Kita dah semayang dah semua mayat tadi. Hab campur tu. Campur Islam dengan kafir itulah. Kita dah semayang dah. Maka di mana tempat hendak tanam sekalian mayat. Ni timbul soalan jugalah. Timbul masalah juga. Sebab kita tak boleh tanam orang kafir dekat kubur orang Islam. Tak boleh tanam orang Islam dekat kubur orang kafir. Tak boleh. Syarak tak bagi. Tu nak buat macam mana? Kalau kita tahu dah kita kata dalam dua orang, kita kata dua orang, seorang Islam, seorang kafir. Mesti ada seorang kafir. Kalau kita tanam dekat kubur orang Islam, confirm dah mesti kena juga seorang kafir yang duduk dekat kubur orang Islam. Kalau kita pi bubuh dekat kubur kafir pula, nak jerak depa tu, mesti confirm dah kena seorang orang Islam yang ditanam kat situ. Lepas tu nak buat macam mana ni? Ni dia pening lah, dia duduk tengah-tengah ni.
Nak tanam kat kubur Islam sebab ada satu mayat orang kafir kita tak tahu hak mana. Jadi kita nak tanam tang mana ni? Maka jika kita tanam di perkuburan orang kafir, kalau kita tanam dekat perkuburan orang kafir, maka jadilah kita tanam orang Islam di perkuburan orang kafir. Hak ni haram hukum dia, tak boleh. Kita pergi tanam orang Islam dekat kubur orang kafir, tak boleh. Dia kalau puak tu Indon tu ada juga pahaman yang boleh tanam orang Islam dekat kubur orang kafir ni. Liberal puak-puak liberal ni ada, sebab bagi depa Tuhan tahu dia ni Islam ataupun kafir. Gitu. Dia hujah depa Tuhan tahulah dia Islam ke kafir, buh pi tak mana pun. Tanam pi tak mana pun. Bak Tuhan tahu ni abang kata hang bodoh pun Tuhan tahu. Tentu je. Jadi dia bukan kira Tuhan tahu, Tuhan suruh macam tu ke Tuhan larang benda tu. Kalau benda dilarang tak boleh buat lah. Nak kira Tuhan tahu semua benda Tuhan tahu. Mana ada Tuhan tak tahu lah ni benda tu Tuhan larang ke tak larang. Kalau larang tak boleh lah. Macam tu lah. Daripada hujah dengan Tuhan tahu berat ke tu. Jadi dia kata apa? Dan jika kita tanam di perkuburan orang Islam, kalau kita pibuh pula dekat kubur orang Islam, maka jadilah kita tanam orang kafir di perkuburan orang Islam. Hak ni haram juga. Buh orang kafir, tanam orang kafir dekat kubur orang Islam ni pun haram. Jam lah. Nak pergi tanam kat kubur orang kafir pun tak boleh pasal ada mayat orang Islam. Pibuh itu haram lah. Tapi lah ni bercampur. Nak buat gina ni. Dia kata apa? Al-jawab Allahumma hidayatan lis-sawab. Dia minta doa dululah. Bagi Tuhan ni bagi petunjuk bagi yang sebenar dia. Mana maka wajiblah kita tanam sekalian mayat tu asing-asing. Wajib kita kena tanam asing. Lagu mana asing? Di luar perkuburan, ni tafsir dia. Maksud asing tu dah di luar perkuburan orang kafir dan di luar perkuburan orang Islam. Habis cerita lain lah. Nak buat satu lagi. Hak ni mayat syak. Kubur untuk mayat yang syak. Ragu-ragu tak tahu dia ni Islam, hak mana seorang Islam tak tahu, buh tentu lah. Senang. Bukan dalam tempat perkuburan orang Islam, bukan tempat perkuburan orang kafir. Habis. Wallahu a'lam. Lagi dia kata lagi masalah. Ini satu masalah. Lepaslah fardu kifayah pada sembahyang mayat itu. Lepas tu dengan dikerja dia akan sembahyang mayat tu oleh seorang lelaki yang Islam. Bila ada seorang lelaki pi buat sembahyang mayat tu lepas fardu kifayah. Tak jemaah pun tak apalah. Hak ni nak cerita takat mana lepas kefarduan tu, sebab sembahyang mayat ni fardu kifayah. Jadi nak melepaskan kefarduan tu terang mana dia kena ada seorang pi sembahyang cukup dah. Tapi kita pagi ramai lah. Kita pagi ramai lah, lagi ramai lagi afdal. Lagi bagus. Kita tak tahu doa siapa yang Tuhan nak makbul lah tu. Tuhan nak terima, Tuhan nak nak terima lah tu kita tak tahu. Jadi panggil ramai sikitlah. Kita pun tak tahu dalam ramai-ramai tu mesti ada seorang tok wali ke. Boleh jadi kot tu. Jadi dia kata seorang orang Islam pun cukup dah. Seorang lelaki, dia kena lelaki, tak boleh perempuan. Kalau tak ada lelaki sangat baru boleh perempuan. Dia kena awal kali dia kena lelaki yang Islam. Lepas tu yang akil, yang berakal pula. Royah dia kata, royah pada kata lepas tu. Lepas fardu kifayah tu terang mana dia punya penghujung dia. Dan jikalau dia akan sembahyang mayat tu, dikerja tu oleh kanak-kanak lelaki yang mumayyiz sekalipun. Walaupun kanak-kanak lelaki yang mumayyiz yang buat kerja tu tak apa.
Tak balik lagi lah. Bila kata kanak-kanak tak balik lagi. Cuma syarat dia mumayyiz lah. Syarat dia mumayyiz. Sebab kalau dia tak mumayyiz, niat dia tak terpakai. Mumayyiz ni maksud dia ada sifat membeza tu dia ada. Niat ni dia di antara hikmah niat tu nak membeza lah, hak mana ibadah, hak mana adat. Tapi kalaulah dia ni tak ada sifat membeza, macam mana dia nak niat? Niat tu untuk membeza. Jadi bila kanak-kanak tu tak mumayyiz, maka dia tak boleh nak niat. Bila tak boleh nak niat, maka tak memadalah kalau kanak-kanak yang tak mumayyiz, yang pergi sembahyang tak boleh. Dia mesti kanak-kanak lelaki tu yang mumayyiz sekalipun hak tu sah. Sebab tu dia kata memadalah. Apa memada? Sah. Sah ni sampai tahap nak terangkat dah fardu kifayah tu. Terlepas dah fardu kifayah tu. Tak ada masalah. Orang lain tak sembahyang pun tak berdosa dah. Boleh faham lah tu. Tapi kalau kanak-kanak tu tak mau, tak payahlah, hak ni kena boleh bagi perempuan lah. Orang lelaki tak ada, tempat tu tak ada lelaki, ada seorang budak lelaki mumayyiz, kena dahulu dia dulu. Tapi kalau dia tak mau, orang perempuan kena pergi. Boleh faham lah. Dia kanak-kanak mumayyiz ni dia kena mau pula. Dan tiada lepas fardu kifayah dengan dikerjakan sembahyang mayat itu perempuan. Jadi dikerjakan sembahyang mayat tu perempuan, hak tu tak sah, tak memadang, tak lepas, tak terangkat kefarduan tu. Tapi yang kata tiada lepas ni, tak lepas orang perempuan buat ni, dia kata apa? Serta ada lelaki. Kalau ada lelaki tempat tu, orang perempuan buat tak terangkat fardu kifayah. Dia tak boleh. Kalau nak buat tak apa, tapi bagi orang lelaki sembahyang nama. Untuk terangkat kefarduan tu mesti lelaki yang buat. Atau serta ada kanak-kanak lelaki. Atau apa dekat serta ada lelaki tu. Maksudnya tiada lepas fardu kifayah dengan dikerjakan sembahyang mayat itu perempuan. Serta ada kanak-kanak lelaki yang mumayyiz. Bila ada kanak-kanak lelaki yang mumayyiz, kena dahulukan dia dulu. Walaupun orang lelaki lain pakat tak ada lah. Lelaki lain ni pakat keluar kampung pergi kerja. Tinggal perempuan lah. Lepas tu ada lah seorang budak mumayyiz. Kena dahulukan dia dulu. Bagi dia sembahyang dulu. Tapi dia kata apa? Kanak-kanak lelaki yang mumayyiz tu, kanak-kanak tu sifat dia yang mahu sembahyangnya. Yang tu sifat bagi kanak-kanak tu. Kanak-kanak tu yang mahu sembahyangnya mayat tu. Kanak-kanak hak mau sembahyang. Kalau kanak-kanak mumayyiz tak mau sembahyang, tak apalah, orang perempuan tu pergi sembahyang, tak ada masalah. Boleh faham lah. Jadi orang perempuan bukan tak boleh, tapi dia kena lalu dua dulu lah. Laki yang dah baligh. Kalau tak ada laki baligh, boleh kanak-kanak. Cuma syarat dia mumayyiz, lagi pula syarat dia budak tu mau. Bila dia mau, boleh kita sembahyang budak tu sembahyang, maka terangkatlah kefarduan tu. Adapun jika tiada lelaki yang baligh, kalaulah tak ada lelaki baligh, tak ada tempat tu, dan tiada kanak-kanak lelaki yang mumayyiz, kanak-kanak lelaki yang mumayyiz pun tak ada tempat tu, kampung tu kampung perempuan lah. Atau ada kanak-kanak lelaki yang mumayyiz, kanak-kanak lelaki yang mumayyiz ada, tetapi kanak-kanak itu tiada mahu sembahyangnya mayat tu. Budak tu pula tak mahu sembahyang. Ada dah tapi tak mahu sembahyang. Maka jawab bagi jika tu, nescaya wajiblah perempuan itu sembahyang mayat itu. Waktu tu perempuan wajib sembahyang. Lepas tu fardu kifayah ni terlepas dah. Dia kata apa? Dan lepaslah fardu kifayah dengan dikerjakan sembahyang mayat itu oleh perempuan. Orang perempuan buat, maka lepaslah fardu kifayah waktu tu. Jadi nak terangkat fardu kifayah, mula-mula dia kena laki dulu. Kalau ada laki, dia kena laki lah. Tempat kita ni orang laki lah, laki ramai. Lepas tu nombor 2 baru kanak-kanak. Pergi kat kanak-kanak mumayyiz. 2 ni tak ada, barulah pi dekat orang perempuan. Habis hang tu intaha dia ambil
Nah, petikan ni dia ambil daripada kitab apa? Sabil. Sabil ni maksudnya Sabilal Muhtadin. Nah, muka surat 79. Nah, Sabilal Muhtadin ni kitab Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, ni tua lagi pada Syekh Daud lagi. Nah, Syekh Daud muda sikit pada Syekh Arsyad tu. Syekh Arsyad Al-Banjari. Ni kitab lama lah. Dia Banjar ni Indun, tapi dia punya penulisan tu taklah Indun sangat, jadi kita boleh baca jugalah. Cuma ibarat dia tu susah sikit lah. Habis faslun fi arkanis salati alal mayyiti. Jadi hak ni nak cerita pula rukun-rukun sembahyang mayat. Nah, elok tu stesen tu tanda tentu dulu, kita baca kitab yang kedua pula.